Hai, Assalamualaikum. Hari keempat challenge Tok Kamera. Uh, Kali ni pilih satu tajuk, tapi tajuk ni rasa macam agak berat lah. Agak berat, memang berat sebenarnya. Memulakan dengan satu cerita lah. Cerita satu lelaki, dia masa zaman Imam Malik dulu, dia pernah berjumpa dengan Imam Malik dan dia nak tanya lah. Dia kata dia dah bersumpah, dia bersumpah. Bersumpah kan, kalau dia nak tanya sumpah ada, kalau kita bersumpah kan ada dia punya kafarat kan, kalau kita nak sumpah macam tu. Lepas tu dia bersumpah, dia kata bahawa tiada dosa yang paling besar melainkan minum arak yang dimasukkan ke dalam mulut anak Adam. So dia tanya pada kepada Imam Malik lah, pasal dosa yang paling berat adalah dosa minum arak tu. So waktu Imam Malik pun cakap, bagi aku satu hari, nanti dia nak review dulu kan. So kau datang esok lah, aku baru bagi tahu. Lepas tu keesokan hari tu dia datang tapi Imam Malik masih mengkaji lagi lah. Dia mengkaji, dia kata aku belum dapat lagi, kau datang lagi esok. Lepas tu datang lagi. Bila esok tu dia datang lagi, Imam Malik kata belum habis lagi, dia kata dia nak cari lagi. Lepas tu hari ketiga tu baru habis dia kaji Quran tu, dia kata sumpah kau ni kau kena bayar kafarah lah, sebab dosa yang paling besar sekali dalam yang dijumpa dalam Quran ini adalah dosa-dosa riba. Tadi kan dia cakap minum arak yang paling besar, tapi bila Imam Malik kaji balik, dia kata riba yang paling besar. Sebab apa, dalam surah Al-Baqarah tu dia kata Allah menentang pelaku riba ni dengan berperang dengan siapa yang berlakukan riba kan. So nak cakap kan, dosa besar, dosa paling besar, tapi dosa yang paling kita tidak tak peduli, tapi kita macam tak tahu. Dosa ni dilakukan oleh semua golongan, tak kira muda, tua, lelaki, wanita, profesional, tak profesional, alim, tak alim, dia terkena juga riba ni. Sebab apa? Sebab kita tak diajarkan daripada kecil, kita tak diajarkan oleh mak bapak kita kan, cikgu-cikgu kita sekolah, ustaz-ustaz kita pun jarang cakap pasal riba kan. So sebabkan tu semua kebanyakannya tak tahu riba tu. Dia dah terjerumus dalam riba pun masih tak tahu. Ada satu lagi hadis cerita pada maksud hadis ni, Rasulullah bersabda, akan datang pada manusia satu zaman ketika seorang pun tidak peduli akan apa yang dia ambil, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Dari Bukhari dan Muslim. Okey, adakah zaman tu dah datang pada zaman sekarang? Tak tahu yang dia buat tu, transaksi dia buat tu haram ke tak haram kan. Boleh survey lah. Nanti kita survey, tak payah survey jauh-jauh, dalam rumah kita sendiri pun kita survey. Okey, kita challenge kita survey. Saya survey keluarga saya sendiri. Nanti kita bagi tahu. Daripada yang tadi tu, Allah mengancam menentang berperang dengan siapa yang terlibat tu dalam ayat yang ke 277 macam tu. Maka jika kamu tidak meninggalkan riba itu, maka ketahuilah Allah akan dan Rasulnya akan memerangi kamu, dan jika kamu bertaubat, maka kamu ialah pokok harta asal harta. So Allah ni dia nak haramkan ni, bukan suka-suka kan nak haramkan. Sebenarnya kalau kita ikutkan dosa-dosa besar yang dalam, ada yang kata 7 dosa besar, 20 dosa besar kan. Kalau kita tengok balik, dosa besar tu selalunya bunuh kan, zina, minum arak, rogol, curi, merompak, syirik, sihir. Yang ni semuanya kalau kita cakap, kita boleh visualkan dia punya perbuatan tu. Jadi orang yang membuat perbuatan ni selalunya dia tahu dia buat salah kan. Yang curi, dia merompak, dia tahu. Dan orang yang kena zalim tu pun dia tahu yang benda tu dia dizalimi, dia zina ke, dia rogol ke apa, dia rompak ke apa, dia tahu. Jadi dua belah pihak tu tahu benda tu buruk kan. Jadi benda yang dosa-dosa besar ni selalunya nampak, dan kita boleh visualize, dan ada emosi kat situ. Emosi kita macam ngeri ke, takut ke, kita macam sedih ke, benda-benda tu kan kena bunuh.
kena rompak, kena curi, kena apa semua, kena sihir. Semua ada emosi yang tertekan kan. Tapi bila riba ni, dia macam krik-krik sikit. Sebab tu dia macam orang tak peduli sangat lah. Itu pendapat saya lah kan. Jadi dia tak macam orang kata tak relevan sangat. Orang pun, itu yang dia cakap tu, tak ada orang dah peduli dah. Bila tak peduli sebab tak tahu kan. Sebab tak tahu, sebab tak belajar dan tak diajar lah. Dah kenapa tak diajar dan tak dibelajar? Semenjak bila? Dulu zaman sebelum khilafah Islam untuk sistem tu memang kita ada pakai sistem Islam, politik, ekonomi Islam. Bila dah jatuh khalifah, semua sistem ekonomi Islam semua sudah dihapuskan kan dari sistem sekolah kita kan. Jadi kita belajar sistem kapitalis lah. Nak cakap macam mana kan? Apa yang macam mana tahu mengapa umat Islam banyak terlibat riba? Sebab apa? Nabi SAW bersabda, sungguh akan datang pada manusia itu suatu masa ketika tiada seorang di antara mereka pun tidak makan riba. Seorang pun tak ada yang tak makan riba, semua makan riba. Dan siapa juga yang berusaha untuk tidak memakan riba, maka dia tetap terkena debu-debu riba ni. An-Nasa'i Muhammad Daud. Apa dia punya apa cerita dia ni? Satu masa, adakah masa tu sekarang kan? Semua orang dah makan riba. Sebab apa semua orang dah makan riba? Ni hadis Nabi kan, dia tak tentu. Sebab dah jadi betul cakap, dah jadi sistem dalam negara sekarang, dah jadi sistem dia tu dah macam yang anggap normal lah. Bila dia dah anggap normal, semua orang buat. Seorang tak buat, yang tak buat tu yang pelik, jadi pelik kan. Kau ambil macam kau tak nak beli rumah, mesti nak pakai loan. Nak beli kereta, mesti pakai loan kan. Kalau kau tak pakai loan, dah jadi pelik pula. Aku nak beli cash ke? Kau mampu ke? Jadi macam tu pula kan. Dia jadi macam benda yang dia jadi sistem normal, dah disahkan daripada undang-undang, benda tu legal kan. So siapa yang macam kita orang-orang mahal ni, orang-orang awam ni ngikut yang atas je lah kan. Dekat yang atas tu dah ada contohnya ialah yang pemerintah, dan dalam lembaga pun ada panel syariah. Mesti kalau ikutkan kita pun tak ambil peduli sangat. Sebab dah ada kita macam letakkan tanggungjawab tu pada yelah orang yang pandai agama lah. Kita belajar agama pun baru nak belajar kan. Jadi mentaliti kita sendiri lah yang membuatkan kita terus tak tahu, tidak tahu lah, dalam kegelapan lah. So sekarang ni Allah dah bagi kita sikit pencerahan kan. Saya pun share sikit-sikit apa yang saya tahu lah. Saya pun baru belajar semalam. Jadinya sama-sama sharing pasal riba ni So why riba ni macam teruk sangat dia punya implikasi, sampai Allah nak berperang lah kan dengan orang yang riba ni. Apa yang teruk sangat. So kalau kita kaji dari aspek ekonomi, memang daripada awal tu tak apa nampak sangat kalau kecil-kecil kan. Daripada peringkat individu yang kata semalam ada saya cakap pasal hutang. Kalau kau hutang RM100 nanti kau pulangkan lebih sikit lah, RM110. Dua-dua pun reda kan. Tapi disebabkan benda tu tak apa nampak dia punya konsekuensi buruk dia tu, sebenarnya kalau dalam jangka masa panjang, orang yang paling genius pun tak tahu. Masa yang buat benda ni, masa dulu, masa zaman Adam Smith buat buku dia The Wealth of Nations 1776 tu kan, ekonomi klasik, dia paling genius masa tu. Dia tak tahu sampai sekarang apa yang terjadi dengan ekonomi sekarang. Jadi yang buat ni ilmu yang buat hukum ni lah hukum Allah yang tahu, Allah yang buat kita, Allah yang tahu. Jadi dia dari awal dia cakap dah riba ni dia ada formula dia. Nanti tu belajar kan apa dia formula riba ni. Consequences yang cakap tadi tu daripada segi individu sampailah keluarga, ekonomi, masyarakat, negara. Dan sebab sekarang ni sampai peringkat dunia kan, nak katakan start Great Depression, inflasi yang besar-besaran tu 1930 macam tu kan. Sebab bila masa ni kalau tengok tarikh ni lepas dia jatuh, Khalifah jatuh kan 1924. Dia buat sendiri dia punya sistem dia punya kapitalis dia. Memang gila-gila teruk jatuh kan. Lepas tu lepas daripada situ dia akan tak berhenti dia punya cycle inflasi, deflasi.
macam tu, menurun naik dia punya graf tu kan, ekonomi tu, inflasi, deflasi, lepas tu resesi. Itu je dah bercerita petang. Sebab apa dia kawal orang nak kawal. Sebenarnya Allah dah bagi dah benda tu dikawal tu, dia boleh tak payah orang kawal. Sebenarnya dia ada formula dia, tapi disebabkan manusia jenis sangat kan, dia nak juga buat riba tu. Itu sekarang lah kita yang rasa orang yang buat kadang-kadang seronok dia main-main kan. So apa ni, kalau daripada individu macam mana? Kalau daripada individu nak tahu visualize-nya riba ni dulu kan. Dia sebenarnya kita tahu orang yang kena kerja ngalung tu macam mana dia punya hidup dia kan, keluarga dia kan, dia ngalung, itu riba lah, itu konsekuensi riba lah. Boleh ada yang bunuh diri kan, ada yang kena potong tangan lah, ada yang gila lah, ada yang tertekan semua, ada yang jadi slave, hamba, prostitution kan. Tak, memang teruk sebenarnya kalau nak ikutkan riba dia punya purposes tu. Kalau daripada rumah, keluarga pula, rumah kadang-kadang dia sita kan, kereta tiba-tiba kena tarik, itu dia riba lah. Nak tahu, tapi kita je tak tahu kan. Sebab kita tak tahu, kita dizalimi, dan orang yang zalimi tu pun ada yang tak tahu, ada yang tahu. Tapi dua-dua kebanyakan tak tahu juga. So macam-macam lah, tanah kena ambil, kena lelong semua. So yang masyarakat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu dia punya impact dia. So kalau dari segi negara ni pula, negara ni dikawal oleh oligarki. Lepas tu negara makin yang apa, kita tengok yang ada negara yang miskin, poverty, hunger kan. Itu semua sebabkan tak seimbang ekonomi, tak seimbang. Lepas tu peperangan sekarang ni, peperangan Palestin kan. Yang bab war ni tadi kan, Allah cakap apa tadi? Allah mengancam dengan perang kan. Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Kalau ayat ni kalau kita fikir-fikir kan, kalau dia dapat kita punya musuh lah, musuh kita siapa yang ialah musuh kita lah. Kalau kita tahu dah siapa musuh kita kan, orang tu. Kalau musuh kita tu dia dapat ayat ni, kau ingat dia tak baca ke ayat ni? Dia tak payah dia yang melawan kau yang sendiri yang berperang dengan Allah. Dia duduk tepi je. Faham tak maksud dia? Sekarang ni dia tak takut. Sebenarnya dia takut orang-orang yang kafir ni, dia takut berperang dengan Muslim. Sebab Muslim ni ada senjata yang paling, dia tak ada senjata pun dia boleh menang sebenarnya dalam sejarah kan. Dalam sejarah Rasulullah kan, Rasulullah berperang dengan berapa ratus ribu orang, dengan apa tak ada dia punya peralatan semua, apa je yang ada kan, apa yang ada lah. Tapi kenapa boleh menang? Kebanyakan satu je yang tak menang, sebab ada yang khianat lah kat masa tu kan. Tapi kebanyakan semua menang kan, dengan jumlah yang sikit, dengan peralatan yang kurang. Saya tahu sebab Allah yang bersama dengan kamu, berperang dengan kamu tu Allah, takkan tak menang. Sekarang ni kenapa Muslim berperang tak pernah menang? Sebab kau sendiri berperang dengan Allah kan. Dia dah buat satu sistem yang menyebabkan kau ni dengan Allah berperang lah. Tadi tu lah Allah cakap kau ambil riba kan. Kau ambil riba, Allah kata wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang dipungut. Dia suruh berhenti, jangan buat lagi riba, berhenti. Jika benar kamu orang yang beriman. Kalau kau benar-benar beriman, kau berhenti kata. Maka jika kamu tidak melakukan perintah tinggal riba tu, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Nampak hari tu? Tak payah dia lawan kau sendiri, Allah akan lawan kau sendiri, kau tak menang ni. Dan jika kamu bertaubat, barulah Allah kata, ni cara bertaubat dia lah. Kalau bertaubat tu, kau ambil pokok dia je, jangan ambil dia punya bunga-bunga rasa apa tu semua. Maka jika kamu bertaubat, maka hak kamu ialah pokok asal harta kamu. Kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Nampak tu? Allah cakap, kau tak zalim kat orang tu pun tak zalim pada sesiapa. Tidak dizalimi atau dizalimi. Allah cakap. So, macam mana? So, siapa berani nak berperang dengan Allah? Kalau masa dalam tafsir tu Abbas kata masa tu nanti Allah akan bagi pedang kepada kamu. Ambil pedang ni, lawan aku.
apa ni, tapi kita setiap hari bersolat, Allah Akbar, Allah Maha Besar kan, Allah Maha besar. Tapi siapa yang besar sekarang ni? Berani tak? Macam kita seorang anak nak melawan orang tua pun, kadang anak tu lagi besar daripada orang tua tu kan, pun tak berani kan. Berani tapi kadang takut juga kan. Tapi apa, staff dengan bos kan, berani nak lawan. Ini orang yang apa, Allah yang menjadikan kita dengan bumi dan langit, dan di antara keduanya kita nak lawan Allah. Besar mana kita? Lepas tu kadang ada juga yang nak tanya macam mana dia nak buat macam mana kan. Siapa nak bagi kita makan, rezeki kita? Kalau kita tak buat tu semua, macam nak beli rumah, rezeki kita semua kan, nak buat bisnes, tak ambil loan kan. Tapi sebenarnya itu kembali daripada Quran. Allah kata kau, aku dan semua makhluk dalam dunia ni, bakteria yang kecil tu pun Allah yang kasih. Allah kata aku yang bagi rezeki, rezeki kau, anak kau, dan semua tu aku yang bagi rezeki. Kau cuma pergi keluar tu kerja dia apa yang kau buat, tapi rezeki tu Allah yang bagi sebenarnya. Allah kata Allah yang dah banyak kali cakap kan, rezeki tu datang daripada aku yang bagi kau rezeki. So janganlah bunuh anak kalian kerana takut miskin ataupun kerana miskin. Takut miskin, belum miskin lagi tapi takut. Lepas tu ataupun memang dah miskin, janganlah kau bunuh anak kau. So fikir-fikir ni. Ada lagi hadis yang dahsyat ni sebenarnya. Tidak nak cakap pun tak tahu nak cerita ke tak kan. Lepas tu yang pasal dekat Mi'raj dia jumpa orang yang makan riba macam mana kan. Yang ada lagi tu pasal Rasulullah bersabda dalam, maksud dia dalam Ahmad Tabrani ni, 1 dirham riba yang dimakan seseorang dan dia mengetahui bahawa itu adalah riba, maka itu adalah lebih berat daripada 6 kali berzina. Dia punya teknologi dia tu ngeri lah kan, 36 kali berzina tu. Kenapa dia tak gandingkan dengan yang lain-lain? Banyak lagi dosa-dosa besar yang lain tadi kan, bunuh lah, rompak lah, syirik lah kan. Tapi dia dengan berzina tu yang dia gandingkan teknologi yang ambil riba ni. Tu yang cakap tadi, dia cakap riba, kamu tak tahu kamu buat suka sama suka tadi kan, tentang riba zina kan. Berzina ni macam dia suka sama suka kan, tapi benda tu haram lah, batal, haram, benda yang haram, tapi dibuat atas dasar orang kata suka sama suka lah, saling reda kan. Jadi konsekuensinya tu lah, dia akan datangkan konsekuensi lah kalau ada anak lepas tu kan. Anak dia benda tu tak berhabis, dia punya mungkin lah dia punya tu dia punya dosa tu tak berhabis-habis. Itulah dia kata. Ada lagi satu yang ngeri juga. Riba itu mempunyai 73 pintu dosa, sedang yang paling ringan seperti seorang lelaki yang menzinai ibu kandungnya. Lagi intens ni. Dia punya teknologi dia. Jadi kita nak berhati-hati tu, macam mana. Selalunya dalam transaksi kan, muamalah tadi kan, muamalah tu cakap juga gitu. Pembisnes pun dia, orang biasa punya, sebab dulu pun bertransaksi kan. Jadi ancaman dalam Al-Baqarah tadi, orang yang kembali mengambil riba tadi kan Allah kata berhenti. Kalau tak berhenti, Allah cakap, Allah dengan Rasul memerangi kamu kan. Tapi kalau kau buat lagi, orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, dalam neraka, kekal dalam itu. Macam mana? Kekal dalam neraka satu hari pun kita tak sanggup kan. So yang kenapa dia punya teruk sangat tu, sebab apa? Tadi kan kita cakap dah pasal daripada individu sampai ke negara dia boleh impact tu. Dia punya sampai sekarang ni penyakit ekonomi ni dia ada tiga serangkai lah juga kan. Macam penyakit manusia pun 3 serangkai, dia ada 3 serangkai penyakit ni, ekonomi ni punya. Dia satu judi, kedua riba. Kalau dia kahwin judi dengan riba ni kahwin, dapat kanzul-mal. Blok kanzul-mal. Kanzul-mal tu maknanya duit yang disimpan, ditumpuk-tumpuk, dia ganda-ganda kan, dia macam tak guna lah duit tu. Kanzul-mal. Duit tu yang dia simpan di satu tempat tu. 3 ni lah, judi, riba, kanzul-mal, memang menyebabkan kanser lah, kanser ekonomi lah. Tu yang
yang kata 95% bergerak di dalam non-real business. Itu yang gelembung ekonomi kan. Betul, hanya 5% dia yang bergerak dalam business real, barang just servis. Apa yang dia buat dengan 95 yang berjalan dekat bursa saham, dia keluar masuk situ je. So itulah kita nak Rasulullah ancaman yang dalam Quran ni ada lagi. Kalau 4 orang pelaku riba ni, Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang memberinya, juru tulisnya, 2 orang saksinya, dan orang yang memberi riba tu lah. Rasulullah menegaskan mereka semua orang sama je semua tu. Sama dosa lah katnya kan. So 4 orang ni, sebab apa 4 orang ni, kalau tak ada seorang ni, satu, kalau kita kata kontrak itu takkan terwujud kalau tidak ada 4 ni kan. Jadi 4 ni Allah gitu. Kita beli rumah pakai tu, kita sign juga kan kontrak tu. Jadi tanda kita dah bertaubat tak? Cakap orang, aku pun sama juga beli rumah kan dulu. Masa tu tak tahu, tapi kita taubat sekarang ni. Cepat-cepat nak buang cepat-cepat nak tutup riba ni, maksudnya nak habiskan loan riba rumah ni. Buatlah, dia kata macam-macam lah cara dia kan. Jangan, kalau dah ada 2-3 rumah, jual lah rumah tu, cepat-cepat kita habiskan loan ni, loan riba. Yes. Kalau macam mana sudah terlanjur kan, ada tanya kan. Contohnya kalau lebih dah ter orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Sebelum datang larangan dan urusannya sebelum tu urusan dulu-dulu tu terserahlah kepada Allah. Allah kata macam tu. Tak apa, yang lepas tu kau tak tahu, Allah lah yang akan menilainya. Kau betul-betul taubat tu, Allah, insya-Allah Allah boleh ni kan. Jangan ambil lagi lah kan, Allah cakap macam tu. Tu dia kata, kalau ulang lagi, bagaimana dengan orang yang mengulanginya? Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah. So lagi peringatan dari Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa atau disiplin kepada Allah kan. Dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Itu 278 dan 279. Jadi itulah siapa yang menang, kita menang. Hidup kau setara kan. Setara hidup kita. Setara tak kita ni zaman sekarang, dengan pandemik, dengan apa-apa semua kan. Bayangkan kita selawat dengan hari selawat pada Nabi, tapi Nabi berperang menang, tapi kita asyik kena tindas je kan. Satu dunia ni orang Islam selalu kena tindas, bukan dekat kat Palestin je, dekat Uyghur, dekat Myanmar, dekat Pakistan, dekat Thailand pun selalu kena kan. Bukan kat situ je, satu dunia ni kita memang kena bantai je. So, bagaimana cara bertaubat? Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak dianiaya dan kamu tidak menganiaya. Al-Baqarah 279. Aku dah beritahu dah tu cara bertaubat tu. Tapi kita tak berhenti tu, kenapa kita tak tahu yang mana riba? Tu dalam, nanti saya akan sambung lagi pasal riba, jenis-jenis riba kan. Di mana riba tu sebenarnya, kat mana? Sebenarnya panjang cerita dia. Sebab tu tak boleh dia buat satu ni, mungkin kena lebih beri tak panjang kan. So yang ni kita cerita pasal riba punya konsekuensi dulu. Jadi esok kita tak pasal ni lah, riba jenis semua kan. So kalau ikutkan riba jahiliah ni daripada dulu pun ada, zaman Nabi pun jahiliah ni kan. Tapi nanti kita ceritalah Abu Jahal buat riba kan 10 keping emas, nanti dipulangkan 11 keping kan, nak pinjam emas lalu kan. Nanti kau pinjam 10 keping, nanti pulang 11 lah kan. Okey, bila betul nanti bila orang yang nak bayar tu, bila sampai waktu tu dia tak cukup lagi, dia kata macam nantilah kita tempoh. Yang tu ditambah lagi. Sekarang pun ada macam tu kan.
Bila kita tak sampai waktu kita nak bayar tu, kita tak dapat bayar, dia kata okey kau bayar pula, kena lebihkan lagi, tambah lagi, tak tahulah tambah lagi berapa tu. Lepas tu kalau macam dulu Seratus Keping dia untuk bisnes, dia juga dia buat deal setiap bulan kau bagi aku sekeping 2 keping macam tu kan setiap bulan. Sekarang ada tak macam tu? Dia punya cara dia punya tu, bagi modal, lepas tu setiap bulan kau bagi persen kan. Itu riba tak? Lepas tu ada lagi denda penalti sebab lambat bayar. Kalau lambat bayar kena penalti, kredit rumah ke apa ke kan. Dia dulu ada, sekarang pun ada. Daripada tapi sekarang lagi teruk lah dia punya apa, dia punya interest tu. Okey, lepas tu kalau nanti esok kita pasal jenis-jenis riba dan apa-apa semualah. Mana riba tu kan, macam mana jenis riba, barang-barang ribawi, banyak lah. Nanti kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum.